Okay, dah rekod lah. Kalau tak jadi ni nasib lah siapa yang tak masuk kelas tu. Aku cuba je rekod guna guna Google baru ni. Rasa macam jadi je. Okay. So tajuk kita malam ni ialah RBS dengan SBI. Rasanya dah ramai kot orang tahu apa tu RBS, apa tu SBI kan. So dekat sini adalah RBS dan juga SBI. Okay, siapa yang tak tahu lagi RBS dengan SBI? Saya nak najib sekali admin boleh. Siapa yang tak tahu lagi RBS dengan SBI dua ni? Tak tahu okay. SBI RBS ni ni resistant become support. So dulu dia resistant, lepas tu dia jadi support, dia tukar. So dulu ni adalah resistant, sekarang dia adalah support. Faham tak? B ni perubahan lah. Clear tak? Clear Okay. Okay, kat mana kita nak guna benda ni? Okay, benda ni kau pernah dengar tak dulu orang cakap resistor yang paling padu adalah resistor yang di touch banyak kali. Kau pernah dengar tak yang macam ni? Lepas tu dia touch sekali, 2 kali, 3 kali baru masuk dan kita jangka market macam ni. Betul tak? Kau pernah dengar tak benda ni dulu? Benda ni, kau pernah dengar tak? Pernah kan? Okay. Apa yang aku jumpa dekat market setelah lama dah market sebenarnya yang ni adalah paling lemah. So kita tak akan pakai ni. Kita akan pakai yang macam ni. Ni resistant. Dia break. Dia jadi support. Kat sini kita entry. Faham tak? Inilah RBS. Dulu dia resistant. Dia break. Ni become support. So yang inilah yang kita akan pakai. Faham tak? So kita panggil ini first touch je yang kita ambil. Kita tak akan ambil yang 2 atau 3 touch. Kita akan ambil 1 touch je. Kenapa kita pakai 1 touch? Okay, benda yang pertama kali disentuh ni lebih berkualiti daripada benda yang dah banyak kali disentuh. Semua time frame boleh ke? Boleh. Semua time frame tak kisah. Okay, kat sini aku nak bagi satu tip penting. Macam mana kita nak detect. Hari tu ada orang tanya pasal fake out, fake kan. Macam mana kita nak detect fake out atau fake tu sebenarnya tak ada pun. Istilah tu saja je kita pakai. Macam mana kita nak detect SNR tu akan tembus awal berbanding orang lain. Okay. Dia macam ni Saya aku lihat sini Dia contoh macam ni. Okay, ini SNR. Okay, line resistant. Price datang, turun, datang, turun, macam ni kan. Okay, yang penting adalah poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Poin ni mestilah higher high. Yang kedua lebih tinggi daripada higher high pertama. Yang ketiga lebih tinggi daripada higher high kedua. Faham tak? Dan dia tak buat lower low. Maksudnya sini low, sini mesti lebih tinggi daripada yang ni. So dia jadi sini lower high. So sini pun lebih tinggi, dia akan jadi lower high. Faham tak? Clear tak? Macam ni baru kita boleh detect SNR atau akan tembus. Sebenarnya kita boleh je entry dulu tapi tak jauh. So maybe kita punya TP sampai bawah-bawah ni je. Tapi dia pernah juga jadi macam ni. Ini kan dia naik macam ni. Dia turun macam ni. And then dia turun macam ni and then dia tembus. Pernah berjadi juga kat sini. Faham tak? Tahu tak kenapa? Okay, kemungkinan. Okay, ini bukan betul pun. Ni kemungkinan. Kemungkinan dekat sini ada yang tak di-touch lagi kat SNR ni ataupun RBS ataupun SBR. So, tapi hint yang penting kat sini 1, 2, 3. Faham tak? Kalau hint kat sini sempurna, high, sini lower high,
Low, lower high, lower high. Okay, maknanya itu kemungkinan besar dia adalah 60% dia akan tembus. Kalau macam ni dia 50-50. Tapi kalau aku macam ni aku akan fokus pada buy. Siapa yang tak faham tu? Faham tak? Clear tak? Ini tips tau. Ini tips penting nak detect SNR tu tembus awal ke tak. Yang pernah belajar dengan aku sebelum ni dia akan faham lah sebab benda ni banyak kali kita ulang. Lepas ulang, ulang, lepas ulang, ulang, lepas ulang, ulang. Faham tak? Saya nak ambil body ke week? Okay, aku ambil week. Macam yang kita marking minggu lepas. Ingat aku marking SNR dekat week tapi break tu ikut body dan week. Break ada dua, week momentum, without momentum. Tengok balik video minggu lepas dekat YouTube. Nanti kau faham macam mana nak ambil yang break tu. Okay, tapi untuk tengok higher high kita berpandukan kepada OHLC, kita ambil yang high. Candle kan macam ni. Candle kan macam ni. Open, close, low, high. Okay, untuk nak tengok yang SNR tu akan tembus, kita tengok line ni. High ni. Faham tak? Sedap pakai lukis pakai benda ni. Faham tak? Okay, clear tak? Kalau clear dah pasal pasal yang cara dia nak tengok dia tembus ni, kita nak kita nak fokus dekat ni lah. Dekat RBS SBR. Clear Okay, dah boleh padam benda ni Baik. Semua okey tak ni? Ada yang pening-pening tak? Apa tu nama yang dalam grup tu? Silent ke apa nama? Ni soalan kau aku dah jawab ni jawapan dia. Faham kan? Okay. Okay, so berbalik kepada SBR RBS tadi. So SBR RBS ni kita hanya pakai yang fresh. So maknanya, okay ingat kalau market buat kenaikan macam ni, kan? Dia buat kenaikan macam ni. Okay, contoh naikkan macam ni. Okay. So kita akan marking kita punya line resistance tu dulu kat sini kan, betul tak? Dan kita marking macam tu. Okay, ni pun sama. Kita akan marking macam ni, betul tak? So ini pun sama. Kita akan marking macam ni. Ini pun sama. Kita akan marking macam ni. Betul tak? Okay, masa dia break ni lah yang kita panggil resistance become support ni kat sini. Inilah yang dekat line resistance become support. Clear tak? So bila kita tukar ni, bentuk dia akan jadi bentuk yang macam ni je. Jadi bentuk yang macam ni. Ataupun bentuk yang macam ni. Dia macam lebih kuat N lah kot bentuk dia. Kalau sell dia akan jadi macam ni. Lebih kuat N. Faham tak? Faham Okay, ni kalau tengok balik, ada orang akan ajar kau sebagai A, B, C. Take profit adalah D. Saya pernah belajar teknik ni. Ada je cikgu-cikgu yang ajar teknik ni. Ramai je yang ajar teknik ni. Cara paling mudah nak guna benda ni, cara nak cari TP dia adalah dia akan entry kat sini kan. Entry kat sini. And then dia ukur jarak ni. Dia ukur jarak ni sebagai TP kat sini. So 1:1 lah. Faham tak? Saya pernah belajar Rasa ramai kot pernah belajar teknik ni sebab teknik ni memang famous. Memang paling famous lah. Ada orang bagi nama dia Wave ABC, ada orang bagi nama dia apa-apalah. Memang ramai orang pakai teknik ni. Ada orang bagi nama dia ABC teknik 1, 2, 3. CSR 100 dulu ya. CSR 100 tu legend, okay? CSR 100 tu legend. Tapi yang sekarang orang panggil Wave ABCD, Wave 1, 2, 3. Wave 1, 2, 3. Sama je dia sebenarnya adalah SNR macam ni je. Dia adalah fenomena resistance become support, support become resistance. Sama je. Nampak tak? Teknik mana-mana dia lebih kurang similar je. Cuma tukar nama. Okay, faham Clear, okay. Kalau untuk sell pula, dia akan jadi macam ni. Ni, ini. So dia akan sambung lah benda ni. Okay, clear tak? Okay, clear Okay, aku just ajar marking dulu. Bila masuk SN ni boleh kita ajar entry. So kita tak akan pakai lah entry yang macam ni. Kita tak pakai lah. Kita akan ambil at least 1:2. Max 1:10.
So kita cuba cari 1:10 lah. Macam biasa-biasa entry aku 1:5 ke 1:10. Macam ni lah. So berbala lah sebab aku punya entry banyak stop loss kat kadang-kadang. So perlulah benda ni. Okay, clear tak? Faham tak SBR RBS? SBR ialah perubahan daripada resisten kepada support. Resisten kepada RBS, resisten kepada support, dan SBR ialah support kepada resisten. Ingat balik yang minggu lepas kita belajar, kita belajar berkaitan dengan macam ni tu, yang aku ajar, yang aku cakap jangan ajar orang tu. Ini support, ini resisten. Ini candle kat tengah ni. Kau orang cakap sesak kan? Ni candle kat tengah. Ingat balik dia perubahan ni adalah sama. Okey, sekarang ni kita dah boleh marking, kita dah boleh kena SBR RBS. Structure nanti kita akan tengok balik sikit. Okey, sekarang ni kita nak cari zone ataupun macam mana nak cakap ataupun pergerakan SBR RBS yang strong. Okey, faham tak? Yang strong ni, ini ciri-ciri ni aku buat sendiri tau. Sebenarnya ciri-ciri ni berdasarkan pengalaman je. Okay, so ciri-ciri pergerakan movement, ini kita panggil movement lah movement ni. Okay, pertama sekali, masa dia duduk kat tengah ni kejap je. Faham tak? Maksud kejap tu 2 atau 3 candle je. Faham tak? Dia turun macam ni. Kan? And then dia buat macam ni. Macam ni kan? So, dia biasa macam ni lah. Okay, so dekat sini ni, dia ada 2 atau 4 batang candle je. Batang candlestick je. Faham tak? Makin kurang makin bagus lah. Okay, yang kedua adalah cara dia movement keluar ni. Dia keluar ni, at least ada momentum. Faham tak? Momentum maknanya kalau ni candle biru, ini candle consolidation ataupun candle setempat, ini adalah candle merah. So dia keluar ni, dia keluar dengan candle macam ni. Dia keluar tu ada momentum. Faham tak? And then dia patah balik tu, dia kena berakhir bawah ni dengan pin bar at least. Pin bar. Dan cara dia naik balik, ini dengar betul-betul and cara dia naik balik, dia kena naik dengan momentum. Faham tak? Maksudnya dia naik macam ni. Maksudnya dia pergi laju, dia turun laju, dia naik dengan momentum yang kuat, itu ada penolakan daripada sini. And then dia sampai kepada naik tu pun laju. Faham tak? So time taken tu dia cepat. Faham tak? Clear tak? Ke payah sikit nak faham? Ke pening? Boleh faham tak? Macam mana nak tulis? Okay, dia macam ni. Time masuk ni, time dia buat base ni kejap. Okay. So kejap je. Time dia keluar, laju. Dia stop dengan momentum. Dia masuk balik laju. Sama macam rising wages tak? Lebih kurang je. Rising wages tu yang macam ni kan. Lebih kurang tu rising wages tu duduk kat sini. Tapi rising wages ni dah point of entry SND lah ni. Maknanya kena panjang dia. Panjang dan ada momentum, faham tak? Ada momentum tu maksudnya kalau dia panjang body solid pun okey, ataupun dia ada penolakan daripada atas dengan body kecil tapi shadow atas dia panjang. Faham tak? Korang pandai tak baca candle? Korang sini semua pandai baca candle ke? Kenapa shadow panjang, shadow pendek, shadow ke bawah, shadow ke atas, tak ada shadow, tak ada body. Korang pandai tak baca candle? Faham tak baca candle? Belum cikgu. Faham? Tak pandai, okey. Aku rasa dah explain kot minggu lepas. Okay, baca candle dia macam ni Tengok Okay, ni candlestick. Okay, sebatang body kan. Tiba-tiba dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. And then dia boleh jadi macam ni. Okay, kenapa dia jadi macam ni? Dia asalnya macam ni, solid candlestick. Seller dengan bagi masuk ke, ya betul. Seller dengan bagi masuk, itu penolakan dan penolakan harga lah kan. So, dia masuk macam ni. So, dia masuk sini, dia masuk sini. Okay, so bila nampak macam ni, maknanya momentum ada kat sini. So, bila dah ada macam ni, penolakan dia, biasanya dia akan follow je. Faham tak? Ini kita cakap ada momentum. Seller bagi push market, ya betul. Okay, kalau keadaan macam ni, kita nak yang keluar ni, ada tanda seller dan buyer push market. So, maknanya, contoh macam ni. Okay, contoh macam ni. Nampak tak? Dekat area sini, okay,
Okay, dekat area sini. Ini turun. Okay, turun. Ni naik. Ini turun balik. Okay, faham tak? Tapi ni tak lawa lah sebab banyak candle kan. So tak ada lawa sangat. Dia yang lawa yang ni. Okay, so dekat sini. Nampak tak? Sekejap nak lukis. Okay. So kalau kita buat resistance bekas support tu, dia macam ni lah kan. Kat sini bawah ni. Okay. Sabar. Okay, bagi aku lukis dulu ni, salah ni. So kalau kat sini candle function. Okay, boleh ambil candle ni boleh. Ataupun kau ambil candle ni. Boleh je. Candle ni ataupun candle ni. Ambil ni yang cantik sikit. Okay. So nampak tak dari sini. Nampak tak ni? Nampak tak? Ni ada momentum. Tolak, 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 tolak. Berakhir kat sini at least candle momentum ataupun pin bar. And then masa nak naik kat sini ni. Okay, sini ni. Dia terus naik macam ni. Macam tu. And then baru dia turun macam ni. So macam ni lah pergerakan dia. Kau nampak tak? Nampak tak? Perasan tak? Macam ni, macam ni. Macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Cerita dia. Kalau yang macam ramai-ramai candle kat sini boleh je ambil, tak ada masalah pun. Cuma yang penting kan, dia bukannya tu saja. Yang penting dia kena ikut trend masa tu. Arah dia buy atau sell. Trend up atau trend down. Faham tak? Itu pun berkait juga. Trend tu salah satu sebab yang akan buatkan benda ni lagi strong. Faham tak? So kena ingat balik video 1, video 2, and then video ni hari ni. Kalau yang tak kisah pasal stop loss tinggi tu letak sini entry. Sini. And then stop loss dia atas ni. Macam ni. Atas ni. So dia dapat lah entry ni ke bawah lah. Faham tak? Clear tak? Nampak tak contoh? Jelas tak? Seorang je yang clear. Yang lain pening-pening dah. Okay, contoh sini. Kita buat contoh lagi. Faham. Jelas. Okay, masih. Okay, kita buat contoh lagi. Kita buat contoh mana sini lah. Sini. Sini cantik kat ni. Tu macam ni. Ni, tu macam ni. Cantik kat. Faham tak? Clear tak? Tak apa, nanti benda ni kan. Benda ni untuk mapping je. Relax je. Nanti nak entry kita akan pakai benda lain. Ni pun cantik kat. Ni naik sini. So ni candle function. So ni pimbang nampak tak? Ini dia turun. Kan dia turun. Nampak momentum dia tu. Macam ni pun boleh nampak momentum. And then dia berakhir dengan pimbang kat bawah ni. Dan dia naik. Macam ni. Nampak? Macam slow tiga ke lain ke slow? Slow Dengar tak? Dengar tak suara? Pimba tu macam mana? Pimba tu macam ni. Okay, pimba tu macam ni. Pimba tu macam ni Ini body. Ni shadow. Ni body, shadow. Ni body. Ni pimba. Macam ni. Macam ni. Ni pimba. Faham tak? Okay, pimba ni ialah pimba single yang paling senang kita detect. Yang kedua, engulfing. Kenal tak engulfing? Siapa tak kenal engulfing? Ini adalah candle engulfing, betul tak? Okay, ini adalah candle engulfing, betul tak? Okay, macam mana nak baca dia? Ni masuk dalam ni. So, ni masuk dalam ni. Hilang ni. Dia akan jadi pimba. Faham? Ini kita panggil blending candlestick. Okay, ini dua kita panggil blending candlestick. Okay, kalau bahasa senang dia adalah candlestick reversal pattern 2 formation. 2 formation candlestick reversal pattern.
Ha, faham tak? So daripada sini kalau dia detect sebagai pimba, sebab tu orang pakai trade pakai Ingafin. Ada Ingafin yang berani masuk. Sebab apa? Sebab ada penolakan daripada buyer ataupun seller. Jelas tak pasal Ingafin? Benda ni pun kena kena ambil tahu juga, penting juga kalau kita guna naked chart. Ji, kau ada soalan ke tu? Taik, taik, aku tak pakai earphone, tak dengar. Kalau ada soalan, taik, taik, aku tak pakai earphone, sakit telinga. Siapa ada soalan, taik SBR, RBS. Sama je lah. SBR dengan RBS tu konsep dia sama lah, teori dia. Kalau RBS tu resistant, okay, market tembus sini jadi macam ni. Satu gitu, market dari atas tembus sini jadi macam ni. Faham tak? Ini kalau kita belajar pattern, ini adalah flat. Ini adalah flat. Itu candle kan buat macam ni. Okay, macam ni nak taker ni. Ini masuk buy side ni kita boleh taker benda ni. Ini yang kita panggil rising flag dengan rising naik. Cara tengok ingkau CF kedua mesti tutup CF pertama ke cikgu? Ya, dia mesti berada di hujung. Okay, ingat kan, candle reversal pattern, dia tak boleh ada dekat tengah, dia kena kat ujung. Itu function dia. Contoh trend macam ni kan. Trend, candle tu kena ada hujung sekali. Ingat balik yang topik kita yang ni, dia kena ada kat sini. Faham tak? Dia kena ada hujung ni. Kalau dia kat sini, kalau dia kat tengah-tengah ni, saya contoh tengah-tengah ni, aku consider tak pakai. Kalau nak pakai boleh je, tapi aku tak pakai pun. Kalau nak jadikan dia sebagai base ke apa ke boleh. Tapi nak jadikan dia sebagai satu rejection ataupun perubahan tu aku tak guna. Sebab dia kena di hujung. Maksud reversal ni, reverse ni adalah bila harga naik, tiba-tiba ada benda yang menghalang. Ini terpanggil reversal pattern. Dia menghalang, maknanya dia tak bagi dah harga naik. Dia cakap macam ni, woi turun, woi turun. Harga kena turun. Itulah reversal. Dia reversekan harga tu, faham tak? Faham konsep reversal. Reversal tu dia kena reversekan harga. Sampai je dekat level tu, dia buat pimba, oi turun, turun. Dah bagi contoh senang ni. Sampai je sini, dia buat engulfing, oi naik. Dia pun kena naik. Wajib kena naik. Faham tak? Sebab tu kalau korang perasan benda ni, kau nampak je tapi benda ni kau kena jangan ingat benda tu macam akan berlaku dan akan ikut. Tak, kadang-kadang kau orang tengok pimba kat tengah ni, kadang-kadang dia ikut dulu, patah-patah balik. Kadang-kadang pimba kat sini, kan, dia dah buat ni. Turun sikit, buat haji high baru. Perasan tak benda tu? Aku selalu kena kat benda tu. Perasan tak? Sampai sekarang pun kena lagi. Perasan tak? Okay. Macam mana nak eliminate benda ni? Senang je, letak stop loss. Dah tak ada cara lain letak stop loss. Memang kau carilah macam mana pun, kau takkan jumpa holy grail untuk elak semua benda ni. Memang kau kena prepare stop loss. Tu je. Prepare. Tak ada nama lain. Tak adalah aku nak cakap macam tak, macam nak tahu Ingafin tu tak valid. Semua Ingafin valid bang. Dia tak valid tu bila kau kena stop loss. So boleh try. Dari satu Ingafin yang tak kuat yang kat tengah-tengah ni. Janganlah ambil Ingafin yang kat tengah-tengah ni. Cuba ambil Ingafin yang kat ujung-ujung. Okay, dia macam ni Tengok chat Okay, perasan tak? Dekat ujung ni nampak? Dia kan ada Ingafin. Ni Primba. Ini Ingaf. Ini tiga ni Ingaf. Pimba. Sini sampai sini Ingaf. Ini Pimba. Ini dua ni, tiga ni Rising Star. Nampak tak? Dia kena di hujung-hujung. Ini Ingaf. Nampak tak? Ini Pimba. Nampak tak? Okay. So aku tak akan ambil lah yang dekat tengah-tengah ni, tak adalah. Faham tak? So dia akan hujung-hujung je. Faham? Ujung. Kalau nak tengok overall, tengok macam ni. Nanti kau akan perasan lah. Kalau macam ni mesti kau perasan. Ujung. Faham tak? Okay, macam mana nak tahu pula cikgu tu dah hujung ke tak? Okay, senang je. Buka time frame besar macam ni. And then korang tanda. Okay, contoh ini tertinggi. Okay, tertinggi. Then kau cari SNR kat sini. Ni adalah reversal structure yang kita belajar minggu lepas. Ni adalah reversal structure yang kita belajar minggu lepas. Okay. Ni yang kita belajar minggu lepas. Okay. So, SNR kita akan tanda kawasan ni.
Okay, sekarang kita akan tanda kawasan ni. Contoh-contoh yang tanda kawasan ni. So kita akan buat dua line macam ni. Ah, kita akan buat dua line macam ni. So, engulfing tu, engulfing yang kat sini kena muncul dalam line ni. Engulfing yang dekat sini kena muncul dalam line ni. Faham tak? Yang paling strong kena muncul dalam kawasan tu. Clear tak? Ah. Dia kena muncul kat kawasan tu di time frame yang sama, iaitu ni time frame daily, dia kena buat daily engulfing. Clear tak? Clear tak? Faham tak? So contohnya dekat sini lah. Contohnya dekat sini lah. Ini boleh filter lagi, boleh kecilkan lagi stop loss ni. Boleh lagi ni filter, tapi tak apa. Kita just belajar macam ni je. Sama tak? Dia kalau dekat sini tengok Okay, kalau kita tengok engulfing, kita kena tengok history price lah. So macam kat sini, satu je bosan pakai MT5, dia susah detect, nampak tak? So dekat sini, faham tak? So dekat sini candle apa yang terjadi? Kat sini. Korang ada soalan tarik tau, aku tak pakai earphone. So aku tak dengar orang cakap apa. Nampak tak kat sini, dia jadi candle apa ni? Ni adalah candle engulfing. Clear tak? Faham tak? Engulf, ya. Yeah. Okay, sama gak? Okay, macam ni So benda ni pun uh, boleh dibuat kat sini kat tengok ni. Naik macam ni. Kan naik macam ni. And then naik macam ni. Then naik macam ni. Betul tak? Okay. So kat sini kita akan marking SNR kat sini. Okay, nampak SNR. Kawasan ni candle yang paling function candle ni. Ada low, low paling rendah dan juga dia ada high. Nampak sini. And then dia buat apa ni? Engulfing kat sini kan. Sebelum patah naik. Betul tak? Contoh ada engulf di time frame H1. Fokus H1 saja atau time frame besar. Fokus H1 saja pun boleh. Nak ke time frame lebih besar pun boleh. Tak ada masalah. Okay, dia jangan ke lebih kecil je. Dia lebih besar tak apa. Jangan ke lebih kecil je. 6 kat doji. Ini doji ni bak dia panjang. Kalau korang minat bak doji ke, nanti korang boleh beli video kalau korang nak. Dalam tu sebenarnya lagi detail benda yang aku cerita. Ini pun dah detail lah, tapi dalam sana lagi detail. Biasa jual 500, tapi sebab PKP ni kita jual 100 setengah aje. Siapa nak beli bagi tahu. Tak nak tak apa, tak paksa pun. Aku buat tu dulu sebab aku dah malah nak mengajar dah sebenarnya. Tu yang aku buat video tu. Ini sebab PKP ni bosan tu yang aku mengajar balik tu. Mengajar free macam ni je lah. Baik murah. Murah je. Sebab dia macam PKP macam nak tolong orang je. Siapa yang berminat betul-betul dia akan beli kot. Yang tak berminat tak ada masalah. Kelas free ni pun dah boleh buat duit lah kalau korang faham. Tak ada masalah. So malas nak promote sangat. Siapa nak boleh PM tepi. Boleh PM admin aku. Ada kot admin dalam tu. Dalam kelas ni ada admin. High sikit admin. Okay, faham tak? Nampak tak? Sama je. Dia kat mana-mana pun dia akan sama je pergerakan dia. Dia bentuk N. N dengan A. Faham tak? Aku rasa korang pernah tengok kot video ni, ada budak Instagram mengajar apa tak nama. Lupa dah. Ramailah orang mengajar yang bentuk macam ni. Memang betul pun. Dia yang paling senang nak trik memang bentuk macam ni. Nampak tak? Dia macam huruf N kan? Clear tak? RBS SBI. RBS SBI. Clear tak? Bahasa engulfing tu tip je lah. Yang penting matlamat kita malam ni nak faham dua benda ni. Sebab nanti nak masuk SND. Bila masuk SND OMW, Bila masuk SND nanti kita dah boleh entry dah sebab SND dia akan filter dekat kawasan ni. Ni kan RBS kita kan. Dia akan filter di kawasan ni. Ini kawasan SND. So SND akan filter kat kawasan ni. Contoh lagi tak? Boleh, boleh, boleh. Okay, contoh lagi Okay, dia kalau nak tengok senang, kita tengok macam ni. Nampak tak? Contoh market kat sini kan. Okay, price kat sini. Okay, contoh. Price tak bergerak ni. Pro A dengan the value. Suka hatilah apa pun tak ada masalah pun kita yang pakai. Okay, contoh Okay, price kat sini. Ini kalau aku clear template ni semua hilang ni. Sekejap
Okay, contoh. Okay, contoh price dekat sini kan. Nampak tak? Ini dari sini. Sub, naik macam ni. Okay, then dia buat action art tu. Then dia naik balik macam ni. Okay. So dekat sini kan, kat mana candle paling function? So candle paling function adalah candle ni. Kan dia line macam ni. Line macam ni. Then stop loss bawah ni lah. Sebab ni candle paling function kan. Okay, so nampak tak? Ini dua ni. Dua ni candle apa sebenarnya dua ni? Nampak tak candle apa? Inggaf. Ya, yeah. Inggaf ni boleh jadi pimba. Inggaf betul. Benar, Inggaf. Nampak tak? Perasan tak? Perasan tak? Okay, kalau kat sini, time frame kecil pula kita tengok ni contoh-contoh. Okay, ni contoh. Okay, perasan tak? Ni, naik ni, naik ni. Okay. Dari sini, naik ni, sini, dan naik ni. Okay, so candle function kita adalah candle biru ni. So, kita buat macam ni. So, kita pun macam ni. So, kena stop loss lah. Faham tak? Sebab tu ada stop loss kat sini. So, tak apalah kena stop loss, biarlah. Faham tak? So, kita cari setup lain pula. Faham tak? Okay, kalau dekat sini pula, sama tak? Kalau daripada sini pula, sama juga. Tengok ni, turun sini. Okay, ni kita follow trend dengan counter trend Okay, ni. Okay, so yang dia stop tu kat pasal ni kan. Okay, ni macam ni. And then dia turun macam ni kan. Dia turun macam ni betul tak? Okay, sini mana candle function? So, candle ni. Sub. Sub. Okay, satu. Okay, kat sini pun sama kat sini. Kat sini dia turun sini. Lepas sini je. Then dia buat sini. Sampai sini je. And then dia turun sini. Sampai sini je. So ni kat mana? Okay, ini strong. Penurunan dia strong. Yang ni tak strong sangat. Sebab apa? Nampak tak? Momentum dia dah loose lah kat sini. Dah kurang sikit lah. So tanda ni lah senang. So ini yang function di sini. So nampak tak? Dapat tak? Clear tak? Sorry cikgu ada verticom. Boleh nanti tengok kat YouTube. So nampak tak? So kita kat PO1, PO2. So ni kena okey lah. Kalau ikutkan cara yang sebenar dia, TP dia jauh ni je lah. 60 pip. Okay, so dari sini sampai sini dah 75 pip. Kalau ikut apa yang belajar ikut buku, TP dia memang jarak tu je. Faham tak? Jarak yang ni. Okay, TP dia kalau ikutkan dalam buku, jarak ni. Faham tak? Jarak ni ke sini. Ni jarak ni. Kalau ikut dalam buku lah, kita tak nak pakai TP ni, nanti rugilah. Sebab apa TP ni dia akan entry sini. Faham tak? Rugi. Dia akan entry macam ni. Baru dia entry. Faham tak? Rugi. So kat sini kita nak, ini kalau dia kat sini tak apa. Biasa market tak ada macam tu. Market biasa macam ni lah. Sap baru naik. Float dulu ni kat sini. Float. Merah ni. Faham tak? So kita nak kalau boleh bawah ni. Bawah ni. Faham tak? Bawah lagi daripada apa yang sepatutnya kita marking. Clear tak? Okay, ada soalan tak? Weh, lama juga ni. Setengah jam cerita pasal benda ni. Okay, ada soalan tak? Clear tak pasal ni? Harap-harap boleh clear. Sebab esok nak masuk SND ni. SND pening nanti kat sini ni. SND kat sini ni. Kat sini ni SND. Zero float. Zero float tu nasib je. Tak pernah jadi pun. Izin ada cikgu sini nanti. Ya, betul-betul. Sila-sila. Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Dua bentuk ini je lah ya. Dua bentuk ni je. Simple je. SBR RBS ni simple je. Dua ni je. Dia tak pening-pening. Dia hanya dua yang simple ni je. Apa ada soalan? Faham tak? Ui, dah macam kelabu bayar kan tanya siapa ada soalan.